Terima kasih kepada Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruh yang kuasa masjid dan Muhammad, tuan-tuan, perempuan, hadirin-hadirat, muslimin-muslimat, anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, asyukurillah, hamdalillah. Pertama mula kita memanjatkan tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpah taufik hidayahnya, maka dapat lagi kita bertemu, dapat lagi kita menjadi hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan solat pada subuh secara berjamaah, alhamdulillah, asyukurillah. Kemudian kita dapat menunggu beberapa masa sehinggalah terbit matahari nanti waktu syuruk, dengan kongsi beberapa pengetahuan, beberapa hadis Nabi SAW daripada kitab yang saya gunakan ini, kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang sangat masyhur di karangan Imam At-Tirmizi. Dibuat telah berusia lebih daripada 1100 tahun macam tu. Panjanglah mana kitab ini dimanfaatkan dan disebut kitab yang pertama yang membicarakan tentang ciri-ciri kehidupan, ciri-ciri kepribadian Nabi SAW. Ada pun kitab-kitab yang selepasnya itu mengambil manfaat, mengambil contoh daripada apa yang ditulis dan dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Jadi pada pagi ini saya akan membicarakan dalam bab yang ke-12. Sebelum kita terhadap cara-cara makan, cara minum, makanan yang dimakan oleh Nabi, minuman yang minum oleh Nabi, bagaimana cara Nabi minum, berdiri, duduk dan sebagainya. Jadi hari ini berkait dengan cincin Rasulullah SAW. Ibnu Al-Arabi menyebutkan memakai cincin telah menjadi adat bagi umat yang terdahulu. Jadi pakai cincin ini daripada umat-umat dulu pun dah memakainya. Apabila Islam datang, Islam menggalakkan lagi pemakaian cincin dan meletakkan hukum sunat padanya. Sunat memakai cincin. Itu maksud daripada pandangan Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, seorang faqih dan ahli tafsir bermazhab Maliki. Ibnu Jama'ah dan sebilangan ulama yang lain menyatakan generasi salaf dan khalaf telah memakai cincin tanpa ada seorang pun yang membantah perbuatan tersebut. Pemakaiannya tetap mendapat pahala sunat sekalipun cincin yang dipakai itu dibuat daripada bahan tiruan. Cincin yang macam jenis kan, dengan batu yang macam daripada besi bola, itu disebut di dalam mahar. Berikanlah mahar kamu walaupun daripada cincin besi, ada adanya itu, walau khatam minal hadid. Manakala pendapat sebagian ulama yang lain, antaranya pengarang kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah Syekh Abdul Razak Badar, menyatakan hukum memakai cincin menjadi sunnah apabila mempunyai keperluan. Bila ada keperluan pandangannya. Nabi SAW menggunakan cincin itu sebagai cok, sebagai rubber stamp. Cincin Nabi SAW rubber stamp, dia berdakwah kepada raja-raja pada zamannya, pemimpin-pemimpin pada zamannya. Maka cincin Nabi itu ada tulis Muhammad Rasulullah. Dan cincin Nabi ini dan cincin kita lah. Jadi mungkin semata-mata perhiasan, nampak apa lebih berwibawa, nampak lebih hebatlah contohnya orang pakai cincin. Tapi di pandangan dia ni hanya seperti keperluan, seperti Nabi menggunakan cincin ini untuk mohon setiap urusan resmi. Macam guru saya Syekh Badr, Syekh Subhi Badri As-Samarai, dia orang Iraq. Jadi pada zaman dia tu dia dikira sebagai ketua ulama hadis di Baghdad. Jadi dia punya cincin tu nama dia lah. Jadi dia mengamalkan macam Nabi, dia workshop, dia bagi dia punya sijil, apa nama tu, ijazah hadis dia tu, dia cop pakai cincin ni lah. Cincin ada nama dia. Jadi cincin Nabi macam tu lah. Tapi saya tak tahu lah, ada tak di kalangan kita yang menggunakan ni, susah nak jumpa lah. Kebanyakan pakai cincin untuk perhiasan. Tapi secara umumnya hukumnya sunat lah. Sekiranya dipakai ada tujuan lain, tanpa keperluan. Ada orang cincin ni untuk kekuatan, untuk macam-macam lah. Yang dijual di pasar ada macam-macam. Jadi yang itu, maka hukumnya disebut oleh dalam kita ini, uraian kita ini, hanyalah harus sahaja, tak jatuh dari sunat, tak ada apa-apa macam tu. Harus
Jadi kalau sunat dapat pahala. Tapi kalau haram memakai yang emas, haram. Ada sahabat yang pakai daripada emas, cincin itu, maka Nabi tegur. Maka kamu menempah tempat daripada api neraka. Lepas tu Rasulullah ambil cincin itu, dilemparnya, lempar. Itu maksudnya. Di mananya itulah beberapa hukum yang berkait dengan pemakaian cincin sebagai perhiasan dan semuanya. Imam Zaid Al-Iraqi, Zaid Al-Iraqi ini di antara tokoh ulama hadis yang mentakhrijkan kitab Ihya Ulumuddin dalam hadis-hadisnya. Cukup dikenali lah. Tidak diturunkan pengetahuan tentang bagaimana sifat cincin Nabi SAW itu secara teliti. Tadi sebutkan secara detail. Adakah cincin itu bersegi 4 atau bersegi 3 ataupun bulat? Tadi tak pasti, tak dapat satu yang pasti kan. Mungkin kadang-kadang ada festival tentang Nabi SAW. Ada janggut Nabi, ada rambut, ada pedang, ada sebagainya. Tapi cincin ini mungkin tak ada kot, tak nampak. Jadi tak disebut berapa bentuknya, macam mana, segi 4 ke, segi 3 ke, bulat ke. Orang ramai yang pakai cincin dengan sifat yang berbagai. Maksudnya cincin dipakai dia ada macam-macam. Dia bulat, ada 4 segi, 3 segi, macam-macam. Secara umumnya, jadi mana dihukumkan secara umum. Secara umum tu itu macam kasut Nabi, sandal Nabi. Walaupun ada riwayat bentuknya sekian-sekian, yang dipakai itu bentuk dan kasut, selipar dan sebagainya. Kemudian itu mukadimah tentang membahaskan berkaitan dengan cincin. Ada pun hadis-hadisnya, saya kongsikan hadisnya ini. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Abdullah bin Wahab, daripada Ibnu Syihab, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada 4 perawi di sini. Man kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warqin wa kana fasluhu habasyian. Sesungguhnya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Bukan emas, jadi ada cincin perak dan seumpamanya. Tapi yang Nabi pakai ini daripada perak dan batunya, cincin tak ada batu. Cincin tak ada batu kan. Ada cincin yang ada batu, ada macam-macam lah permatanya. Ada belian dan seumpamanya. Ini yang disebut dalam riwayat ini, ada batunya daripada batu hitam Habsyi. Habsyi mana? Daripada negeri Ethiopia, daripada negeri Habsyah, daripada negeri raja yang namanya Najasyi, raja yang masuk Islam. Tapi dia tidak pernah pun bertemu dengan Nabi SAW. Cuma Nabi mengetahui dia menjadi Muslim, dan kewafatan itu diketahui oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat untuk melakukan solat jenazah ghaib. Jadi pada amalan itu, maka sehinggalah hari ini bagi mereka yang ingin melakukan solat jenazah secara ghaib berdasarkan kepada hadis tersebut. Jadi itu cerita tentang cincin Nabi daripada batu hitam, daripada Habsyah, daripada Ethiopia. Itu hadis pertama. Hadis itu dihukumkan sahih yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi. Disebutkan sekali nombor hadisnya. Imam Bukhari dalam hadis 5877, Imam Muslim dalam hadis bernombor 2094, Imam Ibnu Majah dalam hadis bernombor 3641, dan hadis Imam Tirmizi dalam kitab lain, bukan kita ini kita kecil, kita Syarah Muhammadiyah, kita dia boleh usaha, kitab Sahih Tirmizi, termasuk Ashabus Sunan yang 4, termasuk kitab yang 6, Kutubus Sittah yang utama, hadis Tirmizi yang bernomor 1737. Itulah cincinnya sebagaimana diriwayatkan daripada perawi-perawi ataupun penulis hadis tersebut. Kemudian yang lain daripada Imam Tirmizi juga, daripada Qutaibah, daripada Abu Awanah, daripada Abu Bishr, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Ini ada 5 perawi di sini. Yang tadi daripada Anas bin Malik, yang ini daripada Ibnu Umar. Dia mengatakan
mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin min fiddah. Sama juga daripada perak juga. Wa kana yakhtub bihi wala yalbasu. Wala yalbasu ni apa? Sesungguhnya Nabi menggunakan cincin daripada perak, baginda menggunakannya sebagai cok. Sebagai cok dan tidak memakainya di jari. Dalam riwayat hari ini Nabi tak pakai untuk biasa-biasa lah, tapi untuk cok mohor. Jadi cincin itu dia cincin untuk menyebarkan dakwah. Jadi cok Nabi itu mahal. Disampaikan ini utusan Rasulullah SAW dakwah, maka ada coknya. Dia apa-apa arahan Rasulullah itu ada coknya. Jadi rubber stamp, sejarah bermulanya rubber stamp. Jadi sampai kali ini kita tak guna cincin, kita guna rubber stamp. Rubber stamp kita macam-macam lah. Apa jawatan kita semua ada orang, hampir orang-orang yang kerja pejabat ni, mereka ada rubber stamp lah. Kalau kerja kampung ni, walaupun pendapatan dia banyak, dia ada kebun musa dan sebagainya, mungkin dia tak ada lah cok-cok ni. Tapi mungkin yang sekarang ni dah maju, orang yang ada ladang, yang ada apa pun ada cok, ada rubber stamp juga. Jadi dah jadi satu pengamalan, bukan sekadar di tempat kita, bahkan di seluruh dunia. Jadi hebat lah cok. Cuma cok Nabi SAW ni istimewa sikit, sebab daripada cincin baginda sendiri, bukan daripada yang biasa-biasa. Hadis ini disebut diriwayatkan daripada yang disebutkan tadi ni, daripada hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Selain daripada kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, hadis bernomor 5366. Jadi ini gambaran. Jadi kalau kita nak beramal sebagaimana ada dua yang disebutkan. Itu yang umumnya cincin saja, apa-apa saja cincin. Dan yang keduanya Nabi menggunakan cincin itu sebagai cok mohor dia. Kemudian riwayat yang lain daripada Mahmud ibn Ghailan, daripada Hafs ibn Umar ibn Ubaid, daripada Zuhair Abu Khaisamah, daripada Humaid, daripada Anas ibn Malik. Ada 6 perawi di sini. Kana khatamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fastahu minhu. Sesungguhnya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak, batunya juga daripada perak. Jadi maknanya mungkin Nabi ada beberapa cincin kan? Sebab perawi ini ada sebut Nabi bercincin daripada perak, batunya daripada Habsyah, wanita. Ada riwayat ini daripada batunya daripada perak juga, perak dan berbatu perak. Ini hadis yang disebut dalam riwayat yang lainnya. Jadi disebut ni hadis ini juga diriwayatkan daripada kitab Bukhari, hadis bernomor 5870, dan juga kitab Sunan Abu Daud, hadis bernomor 4217. Jadi ada perawi, kerana hadis ni yang meriwayatkan orang yang berbeza-beza. Jadi dia punya isi dia tu tak sama orang, tak sama. Ada kata ada kadang bersamaan, kemudian ada pertambahan padanya. Itulah ciri-ciri hadis berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran itu dia mutawatir semuanya, dia tak ada beza. Walaupun tidak ada beza, dia berbeza cara bacaan. Itu yang ada qiraat 7, qiraat 10, qiraat 14. Itu kerana bacaan yang berbeza. Tapi tidak berbeza dari sudut kandungannya seperti mana hadis lah. Jadi disebut begitu dalam hadis tersebut. Ada yang lain daripada Ishaq bin Mansur, daripada Mu'adz bin Hisham, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masih lagi bab cincin ini. Hari ini sedikit lebih panjang. Lama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam, qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam, fasqana'a khataman faka'ani anzur ila bayadhihi fi kaffihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada pemimpin orang bukan berbangsa Arab, bangsa Ajam. Jadi antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada bil qaul,
dengan lisan, Nabi juga berdakwah dengan tulisan. Dengan tulisan ini dengan surat, putusan dan sebagainya. Jadi berdakwah dengan media. Ada orang berdakwah dengan tulisan dia, di surat khabar, berdakwah di laman blog, di internet. Ini bentuk-bentuk dakwah lah dari dalam zaman kita yang tidak ada pada zaman yang terdahulu. Daripada zaman Nabi SAW dia ada dakwah yang hebat adalah dengan tulisan. Ada yang bila Nabi memberikan tulisan itu kepada pemimpin-pemimpin tertentu, maka orang itu menerima. Ada yang tidak menerima tapi patuh. Mana dia membayar jizyah tentunya. Dia melakukan suluh perdamaian, tidak mau berperang. Banyaklah dari tulisan. Ada yang masuk Islam dan sebagainya. Jadi disebut di sini Nabi SAW beri surat kepada pemimpin orang bukan bermaksud orang ajam bagi dimaklumkan bahawa mereka yang pemimpin ajam ini hanya menerima surat yang bercap mohon resmi. Jadi surat bermaksud surat resmi, mungkin surat layang sebagainya tak ada cop. Surat yang tidak akurat, tidak valid, jadi nak ada cop mohon. Itu maknanya. Maka baginda Nabi SAW menyuruh membuatnya mohon tadi dalam bentuk cincin. Itu kata cincin itu ada cop. Dia terhabiskan. Dan seolah-olah aku melihat cahaya keputihan berkilauan pada tangan baginda. Riwayat tadi ada mana perawi tadi. Perawi tadi itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia nampak cahaya. Di tangan Nabi ini bercahaya. Itu antara mukjizat Nabi SAW, tangan dia bercahaya. Maknanya kalau waktu malam ada cahaya, tangan itu ada cahaya di dalam. Macam itulah. Antaranya tangan Nabi SAW mengeluarkan air. Air ada sebelahnya. Sahabat Nabi ramai berkata, tak ada. Dia macam Nabi air letakkan tangan Nabi itu, keluarlah air di ujung jari. Jadi keluar tu boleh keluar banyak. Jadi sahabat-sahabat tu boleh minum banyak semua dan benda itu tak keluar. Itu antara mukjizat lah. Itu dalam mukjizat yang keluar daripada jari-jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada antara pengarang dia buat perbandingan. Mana lagi hebat? Di antara dua mukjizat ini, tangan Nabi keluar dengan tongkat air Musa ketuk batu keluar air pada batu. Hebat juga kan mukjizat air Musa macam tu. Tapi disebut oleh orang dia kata aksar mubalaghatan. Lagi hebat lagi yang mukjizat Nabi lah, sebab keluar air terus daripada tangan. Kalau Nabi Musa itu air dah banyak perantara, dah pernah Nabi Musa dah perlu pergi ke tongkat, dah perlu pergi ke batu, baru keluar air. Jadi dia proses itu tapi mukjizat itu lah. Nak cerita antara mukjizat-mukjizat yang berlaku itu, ini disebut ini lebih apalah lagi hebat lah, maknanya kesemuanya hebat, anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Okey, jadi itulah yang dikatakan keluar cahaya pada tangan Nabi ketika mana dia memberikan rambut stamp kepada surat-surat dakwah tadi. Kemudian lagi tuan-tuan hadirin nanti Allah SWT, hadis yang lain daripada Imam At-Tirmizi, daripada Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Abdul Ansari, daripada bapanya Sumamah, daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, kana naqshu khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Jadi Nabi punya cincin yang ada cokor tu Muhammad Rasulullah. Nama dia cokor Muhammad Rasulullah. Maknanya disebut sesungguhnya ukiran pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat perkataan Muhammad sebaris, perkataan Rasul sebaris, dan perkataan Allah sebaris. Jadi 3 baris lah, Muhammad Rasulullah. Macam itu dia punya cincin yang menjadi terabus. Kemudian lagi hadis ini dinilai sebagai sahih selain diriwayatkan dalam kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah, dia juga diriwayatkan Imam Tirmizi dalam kitab hadis, kitab sunnahnya, hadis bernama Muslim 7, dan juga diriwayatkan juga oleh Muslim
hadis 2092 dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya hadis bernomor 4215. Jadi banyaklah perawi, bukan sekadar Imam Tirmizi saja yang meriwayatkan hadis ini. Nah, ini tiga cincin yang fungsinya berbagai lah. Tapi yang jadi cok ni saya jarang jumpa lah. Takatnya saya jumpa tu guru saya tu, dia amalkan tu lah. Tapi syekh saya ini memang dapat keturunan Rasulullah. Dia punya sanad dia tu, dia memang daripada dia punya bin sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Jarul Fatimah daripada keturunan Hasan Husain Al-Husaini. Dia betul-betul dia ambil hadis ini daripada pengamalan dia. Bila dia beri ijazah sanad tu, dia cokkan dengan cincin dia. Rambut stem dia bukan rambut stem yang dia rambut stem cincin di sini. Kemudian lagi tuan-tuan hadirin wa Rasulullah Taala, hadis dari Imam Tirmizi mengutip riwayat Nasr bin Ali Al-Jahdami Abu Amr daripada Nuh bin Qais, daripada Khalid bin Qais, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kebanyakan Anas ni, Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik ini dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lama. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 10 tahun dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khadam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dia banyak meriwayatkan hadis. Jadi antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak meriwayatkan hadis selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, selain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka antaranya ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan dia mendapat doa khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usia yang panjang, dengan keturunan yang ramai, dengan rezeki yang melimpah ruah. Betul umurnya sampai 120 tahun. Satu riwayat sahabat Nabi berpanjang umurnya. Yang lain semua bawah 100. Ada satu lagi sahabat Amr bin Yasir. Amr bin Yasir menghabiskan 98 tahun baru meninggal. Tapi anak yang baru ini tajawaz ada lebihnya, lebih melebihi 120 tahun. Jadi banyaklah dia meriwayatkan hadis. Jadi dalam hadis yang berikutnya ini dia menyebut An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi. Ini semua raja-raja besar ni. Kalau zaman sekarang ni kira pemimpin dunia yang besar lah. Amerika, Rusia, Kisra ni kerajaan Parsi, Empire. Kaisar di Rom, Najashi yang Ethiopia itu kan. Jadi ceritanya masa Islam Najashi saja lah, yang dua itu tak masuk. Yang dua itu dia nak berperang. Akhirnya dia berperang pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan tombanglah dua kuasa besar tersebut. Dan Rom pun tombang, Parsi pun tombang, sampai hari ini tak bangun-bangun dah. Itu cerita dia. Cerita tentang macam mana Rom dan Parsi tombang, kerajaan paling besar pada zaman itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW menulis surat kepada Kisra, Kaisar dan Najashi, dan baginda diberitahu bahawa mereka tidak menerima surat tanpa cop mohor, tanpa Muslim. Maka Rasulullah SAW membuat cop mohor, yang cincin daripada perak, dan diukir padanya perkataan Muhammad Rasulullah. Jadi hari ini menguatkan hadis yang tadi lah, menguatkan hadis yang tadi sebagai penguat. Hadis yang lain daripada Ishaq bin Mansur, Sa'id bin Amir Al-Hajjaj bin Minhal, daripada Az-Zuhri, daripada Anas juga Anas bin Malik, berkata ia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala khala naz'a khatamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bilik air, baginda akan menanggalkan cincinnya, ya kan? Sebab ada perkataan Allah di situ, Muhammad Rasulullah. Jadi kalau cincin kita susah juga. Cincin kita ada tulisan nama Allah, kita masuk bilik air, dia tak keluar hilang. Tak tahu ni. Ini Allah tu lain kan. Mungkin Allah dia punya keistimewaan, dia letak luar tak ambil. Sebab Rasulullah ni dia lain. Dia pandang depan, belakang nampak. Di balik gunung, di balik besi, di balik tirai, 100 meter, 1000 meter nampak. Kita tak kacau mata ni. Dalam rumah saya cari tak jumpa mana isi mata aku ni. Budak-budak tu cari mata, nampak.
kan? Rasulullah macam tu hebat. Jadi kita tinggal cincin tak luar, hilang di tempat di orang. Tapi ceritanya Rasulullah menanggalkan cincin ketika masuk ke air. Dan cincin tu riwayat tadi menyebutkan semuanya ada tulisan. Macam kita bercincin tak ada tulisan, boleh je lah bawa kan. Tapi ada orang ni dia punya cincin ni penuh, 5 jari ni penuh cincin. Nampak? Bukan satu cincin, dekat mana pakai cincin ni kan? Dia kata jari manis. Kan yang biasa jari manis pula. Jari apa ni? Saya lupa. Ni jari yang betul lah, jari manis. Jari manis tu yang dipakai cincin kebanyakannya. Jari-jari tu tak pakai cincin. Itulah tuan-tuan, kalau kita nak pakai cincin, maka dengan makna ittiba'an di Rasulullah SAW, maka dapatlah pahala. Kosong pahala tu kalau cincin tu tak tangan 24 jam. Pahala mandi pun jauh tu pakai boleh. Nampak benda tu mudah, ringkas, tapi senang nak buat pahala. Mendapat pahala mengikut Nabi SAW. Tadi sebagai besar menyebut dirinya sebagai sunat hukum memakai cincin, dengan syarat cincin tersebut bukanlah daripada emas. Kalau emas tu jadi haram, tu yang sahabat tu pakai emas, Nabi tarik tu, Nabi buang, Nabi cepat. Kata Nabi dan kalau kata terus pakai cincin mahu menempah daripada mereka, aku tak ambil, dia biarkan. Tak Nabi, mungkin dia boleh ambil cincin tu, boleh dibahan kan, tapi dia tak buat dia tu pasal tersebutnya. Kemudian lagi sahabat jamaah sekalian, hadis daripada Ishaq bin Mansur daripada Abdullah bin Umair, daripada Abdullah bin Umar, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warqin fa kana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Utsman hatta waqa'a fi bi'r Arbis nafsu Muhammadun Rasulullah. Rasulullah SAW menggunakan cincin yang digunakan sebagai cok mohor daripada perak, dan dia berada dalam simpanan Nabi. Kemudian dipegang oleh Abu Bakar. Rasulullah wafat, Abu Bakar mewarisi cok itu, mohor tersebut. Kemudian dipegang oleh Umar. Kemudian berada di sebelah Utsman, sehinggalah cok tersebut terjatuh ke dalam perigi. Abu Bakar, Umar, Utsman yang dapat cincin itu, sehingga cincin itu terjatuh ke dalam perigi aris yang diukir padanya perkataan Muhammad Rasulullah. Disebut macam ni dalam riwayat ini, dia tak sebut dia ambil tak, jatuh dalam perigi itu dia ambil balik atau jatuh terus. Tidak disebutkan dalam riwayat ini lah. Cuma ada huraian di sini disebutkan hadis yang dinyatakan ini adalah hadis sahih. Kerana diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab bab pakaian. Jadi hadis yang dalam kitab Syafi'i Muhammadiyah ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dalam bab pakaian dengan penambahan hadis. Tapi ditambah yang hadis Bukhari ada tambahan. Tambahannya apa? Sayyidina Utsman telah duduk di atas telaga aris itu dan menanggalkan cincinnya. Beliau meletakkannya di telaga itu dan terjatuh ke dalamnya. Ibnu Umar berkata, kami berusaha mencarinya dalam telaga tersebut. Dicari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, selama 3 hari, tetapi tidak ditemuinya. Tak jumpa lagi, tak jumpa. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dia juga hari ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam Abu Dawud. Banyaklah Imam riwayat. Sebut Imam Muslim dalam kitab pakaian hadis bernombor 54, Imam Abu Dawud dalam kitab cincin hadis bernombor 4218. Jadi maknanya dari Imam hadis riwayat Syafi'i Muhammadiyah ini tak disebut dicari atau tidak, cuma sebut jatuh saja. Kemudian hadis daripada kitab Bukhari juga kitab Muslim disebut di situ dicari. Siapa yang mencari? Abdullah bin Umar yang cari selama 3 hari. 3 hari cari tak jumpa. Begitulah seterusnya. Dia sampai hari ini tak adalah, kalau mengikut riwayat-riwayat ini cincin itu hilang.
Telaga Aris itu telaga yang macam mana? Telaga Aris ini disebut kita ini sebuah telaga dalam taman yang berhampiran dengan Masjid Quba. Masjid Quba ini dekat Madinah sana. Nama Aris ini disebut kepada nama seorang lelaki Yahudi. Nama orang telaga Aris, telaga. Nama orang namanya Aris. Dia merupakan seorang petani. Itu cerita pasal dulu. Sebelum datangnya ayat yang menyuruh bahawa di tanah haram itu tidak boleh ada orang-orang yang selain daripada Muslim. Maka dulu ada ramai orang Yahudi di Madinah. Bukan kan sikit-sikit mereka yang menguasai ekonomi di Madinah, orang-orang Yahudi. Kemudian tak adalah sampai wahyu dari dia. Sampailah ke ini tak adalah orang Yahudi yang duduk di situ. Tapi orang Yahudi berpindah duduk di Masjid Al-Aqsa sampai hari ini. Kita pun tak tahu ada agama baru, agama Ibrahimiyah. Dekat mana pusatnya? Saya tak pasti lagi seperti saya tengok baca dalam akhbar. Agama Ibrahimiyah ni gabungan antara Islam, Kristian dan juga Yahudi. Dia pusat dia sekarang ada dekat Dubai. Digabung tiga agama. Tak tahu dah ni agama baru ni. Kalau dulu di India kan, di India agama Sikh. Agama Sikh tu pasal boleh wujud, pasal ada satu tokoh tu dia tengok orang Islam, orang Hindu ni bergaduh. Sampai hari ni kan tahu kan, banyak orang Islam kena bunuh ni dekat India. Ramai kena bunuh, hidup-hidup dia ketuk bunuh. Pakai batu, pakai kayu, pakai parang, pakai pedang. Tu orang kena bantai. Tapi tak tahulah macam mana kedudukannya. Nampak macam dunia pun sejarahnya tak ada bagi-bagi perbuatan. Jadi tak tahu dah buat macam mana. Itu ceritanya. Jadi dia tokoh itu digabungkan sebahagian daripada agama Hindu, sebahagian daripada agama Islam, buat agama baru namanya agama Sikh. Yang terbaru sekarang ni dan upaya agama Ibrahimiyah. Akhirnya agama langit lah. Memang asal semua agama langit, Yahudi dan Nasrani dan juga Islam. Jadi pelik lah. Jadi bila tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu berkait dengan hadis cincin, bagaimana ataupun bagaimana cincin Nabi itu dibentuk, daripada bahan apa dan untuk apa. Ada pun hadis bab yang berikutnya berkait dengan Nabi memakai cincin dekat mana. Tadi tak sebut kan, Nabi pakai cincin dekat mana. Dia sebut cincin tu daripada apa je. Dalam banyak-banyak yang kita kongsikan hari ini. Cincin Nabi memakai cincin ikut dalam kitab yang disebut oleh Imam Tirmizi ini, memakai cincin di jari kanan, bukan jari kiri, jari kanan. Apa antara riwayatnya? Imam Tirmizi daripada Muhammad bin Sa'ad Al-Askari Al-Baghdadi daripada dan Abdullah bin Abdul Rahman, daripada Yahya bin Hasan, daripada Sulaiman bin Bilal, daripada Syarif bin Abdullah, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.